14 tadi saya dah baca soalan, so saya nak terus kepada jawapan. Boleh baca soalan lah. Soalan ni saya dah share dalam grup. Okay, dah record dah ni. Example 14. Okay, boleh tengok soalan ni dalam grup WhatsApp lah. Dalam nota memang tak ada. Okay, kalau dapat soalan ayat macam ni, lepas kita dah baca, kita dah fahamkan kan apa benda yang dia bagi, bentuk dia, maklumat-maklumat dia. The first thing awak kena buat adalah lukis. Lukis. Saya tutup kat sini. Awak boleh tengok dalam WhatsApp lah soalan dia. Sebab saya nak tunjuk kat sini. First kali kita boleh lukis. Ni dinding. Main-main je ni. Tak payahlah sampai habis masa untuk lukis. Okay, ni dinding, ni lantai. Sekarang kita nak sandarkan tangga ni. Tangga kita. Ni tangga. Macam tu lah. Tu simple-simple je. Faham kan cerita dia kan? Okay, apa yang dia bagi mula-mula? Apa nilai yang dia bagi? 8 kan? 8 adalah ketinggian atau panjang tangga. So 8 nak letak kat mana? Letak kat sini. Betul? Letak maklumat yang kita tahu dalam gambar. Tu first step awak. Any cerita yang dia bagi, any problem solving yang dia suruh kita solvekan, letak maklumat dia dulu. Lukis simple-simple je, tak payah habiskan masa banyak untuk lukis. Okay, lepas tu dia bagi satu perkara penting. Dia cakap bahagian bawah sliding away daripada wall dengan 0.4. Sekarang ni bawah kita baru ada lukisan semata-mata. Macam mana kita nak represent jarak ni? Macam mana kita nak tuliskan jarak dia dalam formula atau dalam persamaan matematik? Macam mana nak buat? Bagilah nama kan? X, Y. H biasa tinggi. Nak guna yang Y tu H pun boleh. Terpulang pada kita nak letak huruf apa. Saya letak X sebab X biasa kan jarak horizontal dan Y adalah jarak yang vertikal. Awak nak guna A dengan B pun boleh. Kenapa nak letak huruf? Sebab saya nak tulis bahawa dx over dt adalah sama dengan 0.4. Betul? Ini dia benda yang kedua kita kena tahu. Tadi yang pertama kita kena tahu lukis. Yang kedua, jangan risau pasal lukis. Lukis je. Simple, dia takkan bagi bentuk canggih-canggih. Awak lukis engineering tu lagi canggih. Yang kedua, macam mana nak tukar ayat daripada soalan yang dalam perenggan panjang tu kepada penulisan matematik. So, yang kita nampak sekarang dx over dt equal to 0.4 ni sebenarnya adalah datang daripada perkataan, daripada ayat. Sekejap, saya cari balik. The bottom of the ladder is sliding away. Sliding away tu. Sliding away from the base of the wall at the rate of 0.4 meter per second. So tu, dx over dt. Setuju? Okay, settle. Lepas tu tengok balik ayat yang dia suruh kita buat. Apa? How fast is the top of the ladder moving down the wall when the bottom of the ladder is 2 meter from the base. So dia kata bila ladder tu makin jatuh, melungsur ke bawah, asalnya jarak dia kaki kat bawah tu dekat je lah kan. Tapi bila dia dah melungsur ke bawah, tu yang jarak dia makin lama makin jauh tu kan. Of course last sekali 8 lah kan. Tapi dia kata apa kadar bahagian atas tangga tu turun ke bawah, rate. So dia nak something yang dt. Apabila bahagian bawah tangga ni 2 meter daripada dinding. So x kita nanti adalah sama dengan 2. So soalan kita macam mana nak tulis? dy over dt. Very good. So sebenarnya kita mencari dy over dt. Okay, Yazan baru masuk. Tak apa Yazan, saya record. Nanti Yazan boleh tengok bahagian 4. Itu pun record terlambat. Okay, kita nak cari dy over dt. Fahamkah kenapa dy dt? Jarak tinggi dia. Kenapa dt? Kadar lah, rate. Okay, so sekarang kita tengok. Alamak, aku nak cari dy over dt. Dx over dt dah ada. Tapi macam mana nak cari dy over dt? Tak ada apa-apa persamaan pun. Mesti kena ada something yang kita differentiate kan? Kan Azhar kan? Nak buat macam mana ni? Dalam soalan tak ada equation pun dia bagi. Dia cerita pasal tangga je. Apa kaitan tangga ni sekarang?
Guna teorem Pythagoras. Bijak. Rupa-rupanya bila kita lukis tadi, barulah nampak jelas kaitan cerita kita dengan apa yang kita nak buat ni. Gambar apa? Yes, kita guna teorem Pythagoras. Sebab nampak segitiga kan? Dinding dengan lantai mestilah 90 darjah kan? Kau buat dinding awak 97 darjah kan? Habislah rumah-rumah yang korang buat 90 darjah. So bermakna dekat sini x square plus y square is equal to 8 square. Dekat situlah datang dia. X square plus y square is equal to 64. Datanglah formula kita. Okay, so lagi sekali. Dia nak cari dy over dt. So saya nak buat apa dengan teorem Pythagoras kita tadi? Jadikan y tajuk. Sebab kita nak differentiate y. So y square is equal to 64 minus x square. Saya tukar je kedudukan dia supaya y jadi tajuk. Kenapa y media? Kenapa bukan x? Sebab saya nak cari dy over dt. So saya differentiate y lah. Beres? Okey, kena tahu reason dia. Okey, lepas tu kita nak cari dy over dt. Kalau awak tengok sekarang y saya tajuk tapi sebutan x kan? Alamak, macam mana pula T tak ada? Tak ada T pun dekat sini. Alright, very good. Chain rule. Asal seorang je yang jawab Saya takut dia seorang je faham. Yes, chain rule. dy over dt adalah sama dengan dx over dt darab chain rule dy per dx. Okey. Perhatikan yang saya baru kejap tulis tadi. Mana datang? Ada dia bagi dalam nota ke? Tak ada. Kita create sendiri menggunakan chain rule. Petua rantai. Apa konsep dia? dy over dt adalah benda yang kita nak cari. dx over dt adalah nilai yang dia dah sedia bagi dalam soalan. So kita tengok pairing dia, macam mana nak bagi dia boleh jadi chain rule supaya dapat dy over dt yang kita nak cari. So kalau perasan, dekat sini dx, dekat sini dx, kalau tengok dari segi konsep, formula macam boleh potong-potong kan. So tinggallah dy dan dt dekat bawah. Tu cara kita semak. Betul tak chain rule kita? Kita tak chain rule suka hati gabung sebarangan formula. Okay, so bermakna saya nak cari dy over dx dulu, baru saya boleh masukkan dalam formula chain rule untuk dapat dy over dt. Boleh? Tak faham cakap tak faham Boleh. Tak jadi nak marah. Baik. Ya Hazal. Boleh. Okey, saya faham. Sebenarnya tadi awal-awal saya nak buat macam tu juga. Okey, apa Hazal sebut? Hazal sebut dia kata boleh tak kalau dy over dx sama dengan dy over dt darab dt over dx. Kan? Ni kan Hazal tanya kan? Yang kita belajar implicit parametric differentiation. Boleh sama. Cuma bezanya yang ni dia dah jadikan dy over dt di tajuk. Dia bawa dt over dx pergi sebelah sini. Tu yang dia jadi sama macam yang kat atas. Benda yang sama, cuma susunan saja berbeza. So kalau awak faham dy over dx sama dengan dy over dt darab dt over dx pun betul lah tu. Okay, beres. Okay, sambung. So saya tadi dah dapat y square equal to 64 minus x square. Saya nak differentiate kan. Macam mana nak differentiate? Square root. Pindahkan. Okey, ada dua cara. Ada cadangan daripada tadi pun kelas yang sebelum ni dia kata, "Madam, bawa 64 minus x square ni jadi power 1 over 2." Dia kata jadi y tajuk. Jadi bila jadi dy over dx, differentiate lah madam macam power rule. So 64 minus x square 1 over 2 minus 1 negative 2x dia kata. And then kita tengok boleh simplifykan jadi negative x. 2 ni boleh potong. Kat bawah ni akan turunlah 64 minus x square power of 1 over 2. Yes, betul. Tapi saya nak jawab something yang lagi senang.
Kadang-kadang kita ada alternative method. Macam mana nak buat? Daripada y square equal to 64 minus x square, saya direct je differentiate kiri dan kanan. Saya differentiate kiri, saya differentiate kanan. Y tu biar je dia y square. Saya guna implicit. So dia sebelah kiri akan jadi 2y dy over dx. Sebelah kanan saya differentiate macam biasa, negative 2x. Okey, nampak beza? Yang tadi betul dah, cuma saya tunjuk cara lain yang mungkin macam kalau awak perasan dia jadi lagi senang. Okey, lepas tu dy over dx sama dengan negative 2x over 2y. Saya bawa y ke kanan sebab saya nak dy over dx. Potong dua atas bawah, dapat negative x per y. Masukkan y kita, so negative x per square root 64 minus x square square root 64 minus x square. So kalau awak tengok, jawapan kita sebelah kiri dengan sebelah kanan sama, cuma cara kita differentiate berbeza. Faham ke saya tengah tunjuk apa? So pilihlah. Kalau awak rasa sebelah kiri tu idea yang awak boleh buat sendiri, teruskan. Cuma saya bagi alternatif. Oh boleh madam, dalam buku macam ni lah tunjuk. Inilah dia. Saya guna kaedah implicit, di mana y dia saya tak jadikan y tu jadi tajuk. Saya kekalkan dia y square. Saya differentiatekan dia y square tu lah. Sebenarnya ni differentiate kiri, differentiate kanan juga. Sebab y kita differentiate dapat 1, lepas tu darab dengan dy over dx. Okey, sambung. Sekarang tadi, lagi sekali kita nak cari dy over dt sama dengan sorry. Okey, sambung, masukkan dia. Okey, gantikan balik. Tu yang warna petak merah tu kita nak masukkan dia. Dy over dt sama dengan dx over dt darab dy over dx. Okey, masukkan dx over dt 0.4 darab dengan dy over dx. Kita dah ada dy over dx iaitu negative x per 64 minus x square 1 over 2. Okey, dan since dia dah bagi tahu dia nak cari rate apabila jarak bawah ladder 2 meter from the base, bermakna 2 sekarang merujuk kepada nilai yang mana satu, x atau y? X. So kita boleh gantikan terus kat sini. So dy over dt when x equal to 2, so 0.4 times negative 2 over 64 minus 2 square power of 1 over 2. Kira? Gantikan x dengan 2. Sama dengan tekan kalkulator. Jawapan negatif 0.1033. Betul? Awak dapat negatif kan? Apa maksud dia? Dia jarak dia makin dekat lah. Dia negatif. So kita punya ketinggian tadi makin lama makin rendah. Kan? Atas bahagian atas tangga tu sekarang dah jatuh ke bawah. So jawapan kita negatif. Betul lah seperti apa keadaan yang sepatutnya. Bila yang bawah makin menjauhi, yang atas akan makin dekat. So ayat kita bila soalan bentuk dalam matematik, bila soalan dalam bentuk ayat, kita kena jawab dalam bentuk ayat. Okay, buat conclusion. Therefore, the ladder is sliding down the wall at the rate of 0.1033 meter per second. Saya tinggikan sikit. Okay, this one. Perasan tak saya letak kat sini positif? Sepatutnya tadi jawapan kita negatif kan? Kenapa kat sini tulis positif? Sliding down. Sebab kita dah guna perkataan sliding down.
So kalau saya guna perkataan sliding down, saya boleh tulis rate saya dalam nilai positif. Sebab sliding down tadi dah cerita dia makin menyusut. Kalau saya contoh dalam exam, kita tak confident bahasa Inggeris, atau mungkin kita tak jumpa perkataan yang sesuai untuk tunjuk dia keadaan dia, tak payah risau. Tulis asal je. Ataupun boleh tulis yang the ladder, ni perkataan lain, is moving at the rate, the ladder is moving, the top of the ladder lah, the top of the ladder, the top of the ladder, the top of the ladder, top of the ladder is moving at the rate of negative 0.1033 meter per second. Cuba tengok beza. Dua-dua ayat kesimpulan ni cerita benda yang sama, tapi nombor yang kita letak berbeza mengikut ayat yang kita sertakan. Faham ke cerita dia? Yang pertama, tengok ayat yang pertama. Saya kena bagi tahu, saya tak nak awak hilang markah dekat jawapan last sekali. Rugi. Yang pertama, saya boleh letak dia positif dengan syarat ada perkataan lain yang menunjukkan dia menyusut. Tengok situasi lah. Kalau macam sekarang, sliding down. Perkataan lain, shrinking, mengecut. Ataupun cerita lain apa perkataan-perkataan bahasa Inggeris, selalunya perkataan tu dah ada juga dalam soalan, kita pinjam je balik. Okey, kalau tak nak fikir pasal perkataan, boleh je ayat umum, tapi tengok pilihan yang kedua. Ni nombor 1, ni nombor 2 ayat yang kedua. Umum je, tak cakap pun apa-apa perkataan bahasa Inggeris, tapi letak simbol seperti yang sepatutnya. Negatif, letak negatif. Beres? Boleh ke? Okey. Salin ke? Salin, ayat panjang. Next, boleh tengok-tengok dulu soalan nombor 13. Kita nak habiskan ni soalan PSPM macam ni lah. Minggu depan saya nak mula dengan soalan revision dah. Hari Isnin awak bawa nota bab 1, 2, 5, 8, 9, 10. 6 bab yang masuk PSPM. Bab 1, 2, 5, 8, 9, 10. Saya belum plan lagi nak buat apa hari Isnin, tapi bawa je nota. So nanti bila kita bincang, kita boleh terus ada dah nota kat depan. Nanti kita plan. Okey, jom kita sambung example 13. Tengok nota masing-masing. 13. Okey, saya nak orang lain lah baca. Nak dengar suara Adam. Adam baca, Adam, soalan. How fast? Okey, thank you Adam. Yang lain baca juga tak? Faham tak cerita dia? Tak faham. Okey, dia cerita pasal apa? Ayat pertama dia kata ada gas bocor keluar daripada belon bentuk sfera dengan kadar 2 cm3 per minit. Dekat situ dia dah trick kita. Dia kata bocor dan volume, dia kata, macam mana saya tahu volume? Sebab unit dia 2 cm3 per minit. 2 cm3 per minit adalah merujuk kepada dV over dt. Kenapa dV? Kenapa volume? Sebab ni cm3 kuasa 3. Kan kita belajar kan? Kuasa 3 volume, kuasa 2 luas area. Dan per minit bermakna dia over dt. Dan disebabkan dia shrinking. Apa pula? Shrinking apa? Farhan? Shrinking adalah mengecut, mengecil. So untuk dV over dt kita sekarang adalah sama dengan negative 2. Okay, satu-satu. Jangan blur please. Soalan ni sangat penting. Sebab ini kalau dalam PSPM dia soalan yang last kali nombor 10. Gas is escaping. Ada gas keluar daripada belon bentuk sfera bulat
macam belon. Tak, belon pun tak bulat sangat kan. Macam bumi lah, sfera. Dengan rate dia 2 cm3 per minit. So dia dV over dt. Dalam kertas tak ada tulis negatif kan. Tapi kenapa dekat depan saya letak negatif kat depan? Sebab dia shrinking. Dekat sini jangan salah. Tu saya kata baca soalan kena faham. Kalau andai kata bahasa Inggeris dalam soalan tu membuatkan awak tak faham, dia biasanya dia akan ada dua bahasa Melayu juga. So bacalah sekali bahasa Melayu untuk confirmkan. Okay, beres. Lepas tu dia kata, soalan, how fast is the surface area? Surface area pula. Is shrinking when the radius is 12 cm. So bentuk bola ni, asalnya kita tak pasti berapa radius dia. Dia tak cakap. Tapi makin lama mengecut. Volume dia makin lama berkurangan dengan kadar negatif 2 tadi. Ayat yang kedua kata pula, luas permukaan sfera tadi ni, belon ni tadi juga akan mengecut kan, makin lama makin kecil. Dan dia kata berapa kadar mengecut apabila radius dia dalam nilai R sama dengan 12 cm. Pada radius 12 cm. So kalau nak lukis kita memang bentuk sfera je lah kan. Okay. And then dia bagi tadi dV over dt. Dan seterusnya sekarang dia kata how fast is the surface shrinking. So dia adalah dA. Aku guna sekolah A area. dA over dt. Ini yang dia nak tahu. Dia tanya apa yang diminta kat kita sekarang ada dA over dt. Macam mana kita tahu how fast is the surface area shrinking? Berapa laju? Berapa kadar? So adalah ds over dt atau dA over dt. V adalah untuk volume, A adalah untuk surface area. Okay, ingat lagi tak formula? Apa formula volume sfera? Volume of sphere sama dengan 4/3. Mana awak tahu? Hafal? Ada tak yang tak hafal? Siapa yang tak hafal pun formula cari volume sfera? Ada dalam formula. Very good. Thank you very much. Tak apa, tak payah risau. Dalam senarai formula yang diberi PSPM ni ada. Tengok tak punya formula? Ada 3 bentuk kat sini dia bagi kita. Sfera, cone, silinder. Dia bagi formula volume, dia bagi juga formula surface area. Dalam ni dia guna surface area sebagai S. S ni sama macam A yang awak guna dulu. Dulu kat sekolah guna apa? S. A. Guna A. Kalau saya dulu mengajar saya guna A. Area. Tapi dalam nota ni A kita tu dia guna S. Okey, sambung. Okey, so adalah 4/3 pi R cube. Okey, dan tadi surface area of, bukan sphere lah, balloon. Volume of balloon. This one surface area of balloon. Sebab balloon kita sekarang bentuk sphere. Formula dia adalah S sama dengan 4 pi R square. Okay? Betul? Okay. So, kita nak cari dA over dt. Macam mana nak cari dA over dt? Chain rule lah kan? Tapi mesti ada something yang nak kena masukkan. Something darab something. Yang kita ada dV over dt. So, mari kita parking. So, kalau nak cari, contoh, saya nak cari dA over dt. Saya ada dV over dt. Ni kita tahu nilai dia negatif 2. Apa lagi yang tak cukup? dA kan? dA tak ada. Over dV. Andai. Baru nanti kalau tengok kan, macam boleh potong tinggal dA over dt kan? Macam itulah formula dia. Okey, bagus. So awak tahu awak kena cari dA over dV. Masalahnya, mana dA over dV tu? Yang kita ada sekarang V dalam sebutan R. Yang kita ada kat bawah ni pula adalah S dalam sebutan R. Okeylah, kita tukar. S sekarang ni adalah A. Sebab saya guna A daripada awal. So A. Kita ada V, tapi sebutan R. Kita ada A,
tapi dalam sebutan R. Macam mana nak cari sebutan, macam mana nak cari dA over dV kalau A dalam sebutan R, V dalam sebutan R? Macam mana Irfan Azmi? Idea, girls? Dia bagi radius. Lepas tu masukkan. Kita akan masukkan tapi bukan sekarang. Tapi bukan pada level ni. Idea. Lagi sekali. Saya nak suruh korang try. Bila korang try awak lagi faham. Okey. Kita nak cari dA over dt. Kita dah ada dV over dt dan kita tahu kita perlukan dA over dV. Faham yang tu kan? Yang peta 4 segi tu kita nak cari. Masalahnya sekarang bila kita keluarkan formula yang ada, sekarang tak boleh nak lukis kan sebab dia memang bulat je lah. Yang kita ada dua formula, V dalam sebutan R dan A dalam sebutan R. Kita bukan nak dV over dr, dA over dr. Kita nak dV over dA over dV. dA over dV ke dV over dA ke, samalah, terbalik je. So nak buat macam mana? Differentiate formula. Very good. Okay, pandai dah tu. Okay, so tengok baik-baik. Saya nak tukar warna lain. Okay, dekat sini kita mula dengan formula volume. Volume kita adalah 4/3 pi R cube. So sekarang dV over dr adalah sama dengan 4 pi R square. Betul tak differentiate? Betul. 3 bawa depan, saya potong teruslah 3 tu. 4 pi R kuasa 2. Pi masih ada. Pi tu macam koefisien, dia nombor. So masih ada, jangan hilangkan pi. Okey, perkara yang sama juga saya nak buat untuk A. Di mana sekarang kita nak cari dA over dr. dA over dr differentiate dapat apa? Berapa? 8 pi R. Okey, nampak? So dekat sinilah kita nak guna bahawa dA over dV adalah sama dengan dA over dr darab dr over dV. Inilah dia. Saya gunakan dua-dua tadi, di mana dA over dr 8 pi R darab dengan 1/4 pi R square. Potong-potong. Saya dapat berapa tadi? 2/R. Betul tak 2/R? 4. Sekejap. Kenapa 4? dA, oh betul-betul. 8 pi R. Saya terbalikkan dia. dV over dr. Terbalik Terbalik dA over dr 8 pi R darab dengan dV over dr 1/4 pi R square. So dapat dekat sini sama dengan sekejap. Berapa awak dapat? Macam mana? -4 kan? Surface area. So dr dA over dV. Saya tak boleh tengok ini. 2/R. Betul tak? Dapat 2/R. Sekejap nak check balik. 4 pi R square 8 pi R. Okey. So sekarang kita masukkan dalam formula. Dah bolehlah masuk dalam formula. Okey, tadi yang formula kita awal-awal tadi, this one, okey, alih sikit dah. This one adalah sama dengan -2 darab 2/R. Ni tadi 2/R. Tapi R kita tadi kan Farhan sebut R dia 12 kan? Dekat sini yang baru masukkan. Bila dah gabung last baru gantikan R2 dengan 12.
Jangan gantikan awal-awal. Nanti takut R tu akan hilang sebab kita nak differentiate dia terhadap R. This one akan dapat negatif 1/3. Kalau ikut surface sekarang bermakna dia betul lah shrinking lah kan. So betul lah, memang sepatutnya kita dapat nilai dia negatif. Sebab negatif menunjukkan dia shrinking. Dan rate dia adalah, surface adalah centimeter square per minute. Area kan, so centimeter square per minute. So kita pun jawab balik ayat kita. Therefore the surface area, ayat mesti dalam bentuk panjang, is shrinking at the rate 1/3. Sebab saya dah sebut shrinking ni, so saya boleh tulis dia positif. Dalam nilai positif 1/3 cm square per minute. Boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Tapi tak bercanggah lah maksudnya ayat dia. Dia dah kata mengecut tapi letak negatif. Boleh je. Jangan nanti letak tak letak shrinking, tak letak negatif. Tu salah lah. Boleh? Macam tadi tangga, saya bebas je guna huruf apa pun kan. Saya guna X untuk bawah, Y untuk tegak. Kalau awak nak guna A, B, boleh je. Ikut formula. Kalau macam sekarang, perasan tak? Dalam senarai formula kita, kalau ikut surface area guna S. Tapi saya guna A. Boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah yang melalut-lalut. Faham tak? Kalau macam volume kan V. Nak tukar mesti ada sebab lah. Kecuali memang benda tu umum, panjang. Panjang biasa ada orang L, ada orang length kan L, ada orang guna X, ada orang guna H, tinggi kan. Macam tu lah. Boleh je, tak ada masalah guna huruf apa-apa. Okay, kita try satu lagi boleh? Sebab korang mengantuk, tapi saya tahu korang boleh buat. Example 12. Yang ni awak cuba. Alhamdulillah. Okay, example 12 cerita pasal tangki air. Tangki minyak. Example 12. Yang ni best sebab dia bagi gambar. Dia bagi gambar dah dekat kita. Bentuk kon. Macam ni. Saya ingat pula. Bentuk kon. Diisi dengan minyak. Okay. Alright. Example 12. Dia bagi gambar raja, cone. The above figure shows a right circular cone. Apa maksud right circular cone? Right circular, apa maksud dia? Tegak. Senang cerita, dia macam simetri. Kanan kiri dia bentuk sama. Selain daripada cone, ada satu lagi yang biasa orang panggil circular, piramid. Piramid mana dia balance dia, kiri kanan dia sama. Macam tu Okey, dia kata tangki ni ada pump masuk minyak. And oil is pumped into the tank with the fixed rate of 45 meter cube per minute. Find the rate of change of height of the oil when the oil level is 3 meter deep. State the answer in 3 decimal places. Okey. Apa yang awak dapat daripada cerita? 45 tu apa? dV over dt. Very good. 45. Positif sebab kita masuk volume dia bertambah. Kan? Okey, pandai. So dah ada dV over dt. Sekarang dia nak suruh kita cari apa? Find the rate of change of height. Dekat sini macam tadi Haikal tanya, nak guna huruf apa kan? Sebab dia tak sebut apa-apa huruf dalam soalan kan? So kita pilihlah huruf kita. Awak suka huruf apa? Okey, dan bermakna awak nak cari dH over dt. Nak guna Y, nak guna A, boleh, tak ada masalah. So kita tahu H adalah ketinggian dia. Ni H awak. Dalam gambar rajah boleh letak. Okey. Boleh setakat ni? Okey, kita tengok tadi dia cerita fasa volume. So kita boleh keluarlah formula volume of cone.
Formula volume of cone adalah 1/3 pi r square h. Yang ni boleh refer dalam senarai formula. 1/3 pi r square h. So obviously kalau dia kata dv over dt yang dia bagi, bermakna v kita sekarang kena differentiate juga kan? Tapi awak tengok formula v awak. Formula v awak ada dua huruf. Ada dua variable. Iaitu v dan r. R dan h. Ni ada r, ada h. Macam mana nak differentiate kan? Kalau semua r, bolehlah differentiate dv over dr. Kalau semua sebutan h, bolehlah differentiate dv over dh, betul tak? Okey, cuba tengok sekarang. Kita nak cari dh over dt. Kita dah ada dv over dt, betul? Apa lagi yang tak cukup? dh over dv. Very good. Sekarang nak buat apa kat formula? Macam mana nak cari dv over dh kalau dalam formula kita ada r? Cari luas dia terus. Luas apa? Dia tak ada kaitan dengan luas ni. Ni cerita pasal ketinggian minyak. Faham tak cerita dia? Dia masuk minyak. Dia masuk dengan kadar yang tetap 45 meter cube per minit. Dia masuk slow dia masuk. Minyak dia daripada kosong tadi sekarang dah naik. Dalam gambar raja dia kata ketinggian keseluruhan tangki ni maksimum dia tinggi dia 8. Dan radius tangki ni pada bahagian atas. Dalam gambar dah bagi tahu ni 30. Tapi kalau ikut daripada minyak, kat bawah tu bulat dia kecil kan? So radius awak kat bawah tu mungkin 2. Makin banyak minyak masuk, makin tinggi air, bulat awak ke atas, R awak makin banyak kan? Jadi saya tak boleh letak R saya 30. Guna isi padu, tapi kita perlukan formula untuk tukar dia semua jadi sebutan H. Ya, kita guna ratio. Macam mana boleh kawan kita terfikir ratio? Okey, zoom. Jom kita zoom dekat gambar. Okey, this one adalah H. Saya guna color lain. Kan, ratio. Macam mana ratio? Okey, this one adalah 8. 8 ni apa? Height kan? So, H kita 8. Setuju? Saya ambil je daripada gambar. Okey, dia bagi juga dekat sini 30. Okey, so 30 tu apa? R sama dengan 30. Kalau ikut cerita minyak yang masuk kat bawah, R kita sekarang adalah ni dan tinggi kita adalah ni lah. Betul? So makin tinggi air minyak, makin besarlah nilai R. So that's why kita boleh guna radius. H per R adalah sama dengan 8/30. So R adalah, saya nak terbalikkan dia, R per H sama dengan 30/8. Bermakna R adalah 30/8H. Saya jumpa satu nilai yang mengaitkan R dan H supaya saya boleh ganti dalam formula sekarang. 1/3 pi 30/8H square H. Tu cerita dia. Kalau awak ingat semalam kita belajar ada teorem Pythagoras macam ni juga kita buat. Cuma dalam ni tak ada teorem Pythagoras. Okey, so kita tengok apa boleh buat. Dekat sini dia jadi, kalau saya dah permudahkan, dia jadi 75/16. Yang ni dia dah permudahkan lah kan. Pi H cube. Dapat? Okay, this one. Maka bolehlah kita differentiate dengan senangnya dv over dh. Sebab semua dah dalam sebutan H. Tahu tak tadi kenapa tak boleh? Sebab ada R. Kalau nak buat dia jadi implicit, product rule, bukan tak boleh buat tapi serius pening. So ini cara yang paling senang. Okay, differentiate dia, tengok kejap jadi apa? dv over dh. Cepat differentiate. Kira, saya nak jawapan. Okay, 225/16 pi h square. Okay, so masukkan balik dalam ni tadi.
Yang ni masukkan dekat sini yang kita dah standby tadi, which is sama dengan 45 times. Kita dapat dV over dH. Kita nak dH over dV, kita terbalikkan dia. Macam mana nak terbalikkan dia? Awak cakap awak tahu, tapi nanti awak terbalikkan awak salah. dV over dH adalah sama dengan 225 over 16 pi h square. Saya selalu jumpa kat sini orang salah terbalikkan. Terbalikkan h. Tak tahulah. Nampak macam simple je, macam pandai lah je buat kan. Tapi nanti kat sini terbalik jadi lain. Okey, cuba lagi. Kalau terbalikkan jadi apa ni? 16 per 225 kan? Senang kan ini kan? Yang belakang ni. Ada lagi yang rasa dekat sini kena perhatikan balik? Okey, lagi. Buat kurungan boleh. Kalau nak senang sebenarnya buat per satu. Kan? Ataupun biasa orang kata 225 pi h square per 16. Boleh juga. Mana-mana. Pi h kuasa 2. Susah. Tak payah Ivan. Terus je kat sini. Pi h square. Tak ada kuasa 2. Dia kuasa 2 kalau dekat sini. Ini yang saya nak letak kat bawah. 225 per 16 pi h negatif 2. Ni betul. Sebab kita tak tukar kedudukan, kita cuma nak letak h kat bawah, baru negatif 2. Tapi dekat sini, kita tak perlu letak negatif 2. Kita sebenarnya mengubah je, atas duduk bawah, bawah duduk atas. Faham tak maksud saya? Saya selalu jumpa ramai salah yang di sini. Yang dalam video tak nampak lah. Show kerut tu, kenapa? Faham ke apa saya buat? Bawa sekali. Ada orang nampak senang. Dah, dia bawa je lah betul. Tapi percayalah, nanti akan ada ramai orang salah masa bawa atas pergi bawah pergi atas. Sebab dia melibatkan pecahan. Dan cara tulis kita sendiri kadang-kadang yang buatkan kita salah. Biasa apa tahu salah dia buat? 16 per 225. Ni tak bawa. Dia tak kerti nak bawa pergi bawah. Dia tak nampak benda tu perlu dibawa sekali. Tukar kedudukan atas bawah. Faham Okey, so yang dimasukkan lah. Dia jadi tadi 6. Salah. Bezalah. Kalau salah susun, memang salah lah jawapan. Lain. Akan lain terus. 225 pi h square. Saya ada terang dekat whiteboard. Nanti boleh minta siapa yang dekat video ni boleh tanya balik kawan yang dalam kelas. Okay, this one. And then kita kecil-kecilkan dia. Simplify guna calculator. Jawapan tekan calculator. Tak boleh masuk nilai? Oh, H. Okey. H berapa 3. Okey, gantikan. 45 times 16 over 225 pi 3 square. Betul. Masukkan terus kita punya 3. So, jawapan sama dengan 0.113. Dia kata nak how many? Disebut 3 decimal places. So 0.113 meter per minute. Kadang-kadang awak tulis macam ni kan. Okay. So tak apa. Tapi buatlah unit. Fizik letak unit kan. Engineering letak unit kan. Nanti kalau matematik tak apa, awak tak apa tempat lain sekarang. Kalau awak perasan, kita tak tukar unit kan sebenarnya. Kalau meter masih meter daripada awal. Kalau per minit daripada awal minit. Kalau fizik dia suka tukar, perasan tak? Awal-awal bagi minit, tiba-tiba kau tanya per jam kan, per hour. Dekat sini mana ada macam tu? Ni lagi senang daripada fizik tu. Okey, lagi sekali sebelum kita nak tutup. Macam mana dengan nilai dia? Logik tak? Adakah H dia betul positif? DH over DT dapat positif, logik tak? Kenapa logik? Air makin tinggi. Okey, jawablah ayat. Alamak, therefore apa? Ayat dia tanya apa? Salin je ayat dia. The rate of change
Saya tak fikir ayat sendiri. Saya salin je yang soalan. Saya ambil ayat dalam soalan tu, saya paste kat sini. The rate of change of height of the oil is 0.113 meter per minute. Macam tu je lah. Tak ada nak reka-reka ayat je dia orang putih je, tak ada. Salin balik je. Okay, so itu saja. Kita dah settle untuk topik 10, topik yang terakhir. So thank you very much.